Ya. Kadang orang dia ada idea tetapi dia tak pernah buat. So kita yang dah pernah buat, okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton sekalian, selamat datang ke live Keras Malaysia pada malam ini. Saya Muhammad Khairul Ridwan Adha bin Akhyar, panjang nama tapi biasa boleh panggil dengan Pak Wawan. InsyaAllah pada malam ini live Keras Malaysia akan berbincang berkenaan dengan bagaimana kita berkebun sendiri. Jadi sempena dengan esok juga sebenarnya adalah World Food Day, Hari Makanan Sedunia. Jadi malam ini kita bawakan kepada tuan-tuan, puan-puan, penonton sekalian berkenaan dengan bagaimana kita nak menghasilkan makanan sendiri. Kita bersama pada malam ini, kita bawakan dua orang panel, seorang daripada Parit Bunta, seorang duduk di Kepong. Jadi insya-Allah esok sempena World Food Day 16 Oktober, kita juga akan adakan bukanlah cabaran tapi macam kita nak buat kempen supaya bagi mereka-mereka yang ada kebun sendiri tu, walaupun kecil tak masalah, menanam di rumah, kita nak galakkan atau kita nak buat kempen bergambar selfie dengan tanaman sendiri atau kebun sendiri dengan tanda pagar berkebun sendiri di rumah lah, tanda pagar berkebun sendiri. Okey. Jadi esok boleh kongsikan ataupun malam ni kalau dah ada gambarnya boleh kongsikan di Facebook Keras Malaysia. Boleh masukkan terus kat ruang komen. Jadi kita boleh dapat lihatlah berapa ramai orang yang follower Keras ni ataupun rakan-rakan yang ada ni yang berkebun di rumah sendiri. Baik, saya ingat tanpa saya banyak bicara lah, orang sebenarnya menunggu nak dengar cerita daripada panel kita ni. Baik, saya perkenalkan panel kita yang pertama iaitu saudari Rohani, Siti Rohani. Duduknya di Parit Bunta. Beliau dahulunya belajar di Universiti Malaya. Ini kadet polis ni. Bukan kadet polis, apa? Suksis. Suksis di Universiti Malaya. Belajar pengajian Islam dan juga sains. Ini kos yang ada di bawah Akademi Pengajian Islam di UM lah. Baik, seterusnya beliau sebenarnya saya kenal Siti Rohani ini dengan program Eco Masjid. Aktif beliau menggerakkan program Eco Masjid. Sekarang sudah balik ke kampung halaman, duduk bersama dengan keluarga tercinta dan mengasaskan Aroha Enterprise yang menjual hasil-hasil tani yang kebanyakannya diperolehi dari tanaman sendiri lah. Okey, apa khabar Siti Rohani? Khabar baik, Alhamdulillah. Sihat ke Pak Wawan? Sihat, Alhamdulillah. Kita panggil Rohani ke kita panggil Ani ni? Panggil Cik Ani. Oh, okey, kita panggil Cik Ani. Nama media sosial Aroha. Aroha, okey, baik. Tapi kita panggil Cik Ani lah tak panggil Aroha ke? Cik Ani. Tak payah. Okey. Baik, Cik Ani pengasas kepada Aroha Enterprise. Jadi bagi mereka-mereka yang berada sekitar Parit Bunta, bolehlah berkunjung ke kedai beliau. Saya ingat yang menariknya ialah beliau sediakan bila jualan hasil tu di package-kan. Kalau masakan asam pedas dah siap dah dia punya sayur-sayur. Jadi beli tu terus dah boleh siap untuk masak lah. Jadi tak perlulah kita tercari-cari bahan dan sebagainya. Baik, saya cemburu sebenarnya sebab saya nak buat juga kedai macam Siti Rohani ni tapi tak berjaya lagi. InsyaAllah one day. Okey, baik. Terima kasih Cik Ani. Kita pergi kepada panel kita yang seterusnya, saudara Hamizan Ahmad Hamizan Forman. Hamizan ini
dahulunya belajar di UNIZA, Universiti Sultan Zainal Abidin di Tembila, Besut. Mengambil sarjana muda produksi dan kesihatan haiwan. Dulu dia ambil haiwan, sekarang dia bercocok tanam. Mungkin lepas ni beliau akan berternak pula lah. InsyaAllah. Juga pengurus dan juga kira pengasas betul di Syabab Lensa Production. Betul. Okey, sekarang bekerja di Global Fish Mission Malaysia, juga merangkap Expo ABIM Daerah Mangsa Maju. Khabar Mizan? Alhamdulillah bang, sihat. Alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Mizan sekarang ni aktif mengerjakan kebun-kebun di kawasan perumahan beliau. Nanti kita boleh dengar pengalaman daripada beliau yang akan dikongsikan. Okey, baik. Seperti mana yang telah saya sebutkan awal tadi, kita akan berbincang tentang bagaimana kita boleh berkebun sendiri, dan pada malam ini panel kita akan berkongsi tentang konsep sedikit sebanyak, konsep kebun di rumah, kemudian bagaimana bermula, bagaimana semangat itu boleh timbul untuk memulakan kebun di rumah, apa manfaat yang diperolehi. Kemudian mungkin ada nanti akhir-akhir sekali kita akan ada pesan-pesan daripada ahli panel kita. Ya, insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan nak bercerita tentang konsep kebun rumah ni. Kalau dulu-dulu ada istilah laman dapur, sekarang kita sebut kebun rumah. Ada orang sebut apa lagi edible garden dan sebagainya. Ada banyaklah istilah-istilah yang ada. Tapi yang utamanya ialah tanaman-tanaman yang buat di rumah. Jadi boleh tak Rohani, Cik Ani mungkin boleh terangkan sikit kepada penonton kita tentang konsep kebun di rumah ni. Apa cara dan bagaimana dan sebagainya lah. Okey, silakan Cik Ani. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang stream live pada malam ni, yang tengok kita orang live pada malam ni. Perkenalkan diri, saya Siti Rohani binti Abdul Rahman, berasal daripada Palik Buntar Perak dan telah belajar di Mesti Melaya, dah 2 tahun grad. Sekarang berkecimpung dalam dunia pertanian dan juga perniagaan, insyaAllah. Untuk malam ini saya mewakili GRAS Malaysia, dan sebagai Exco GRAS Malaysia saya ingin berkongsi sedikit pengalaman saya tentang apa tajuk malam ni, bina kebun sendiri. InsyaAllah orang tak ada kebun pun, orang tak ada tanah pun jangan risau, kita masih boleh berkebun. So pada malam ini saya akan kongsikan tentang konsep bina kebun sendiri ini daripada rumah lah. Kita misal katalah dulu masa saya zaman, malam ni kita santai-santai tak nak stres-stres, kita so-so je, just kongsi pengalaman, tak ada orang kata apa, nak go deep, macam tu tak adalah, just sharing about apa yang kita lakukan sepanjang yang kita lakukan untuk kita menanam. Berkenaan dengan tadi Pak Wawan ada tanya berkenaan dengan konsep, betul Pak Wawan? Ya, betul. Konsep kebun sendiri, bina kebun sendiri. Misal bagi saya definisi untuk bina kebun sendiri tu ada ringkas saja, tak perlu detail orang kata apa, kena ada tanah, orang kata kena ada alatan yang canggih untuk bina kebun sendiri, kena ada orang kata apa, piping, not need semua tu. So kita, orang yang duduk apartment, orang yang duduk apa rumah teres yang tak ada tanah, kita mesti boleh bercucuk tanam. Sebab apa kita kena bercucuk tanam? Sebab dengan bercucuk tanam lah dia orang kata apa, memberi kita makan. Sebab kita perlukan makanan, betul. Dengan makanan, dengan tanaman yang kita tanam dapat menjana dapat memberi makanan kepada kita. Melalui konsep definisi yang saya akan terangkan sebentar tadi adalah kebun sendiri ni adalah menanam tanaman yang senang kita jaga dan tidak memerlukan kos yang tinggi, dan tak perlu orang kata apa,
beri sepenuh komitmen untuk kita menjaga dia. Sambil-sambil pun tak apa, asalkan bila kita nak makan, kita nak masak, kita boleh ambil daripada kebun kita. Sebagai contoh, saya lebih suka, dulu masa saya belajar di UM, saya dengan roommate still menanam di koridor bilik. Kita orang tanam pudina, kita orang tanam cili, just guna teknik self watering pot yang diperkenalkan oleh GRAS, yang mana biasalah student kan, orang cakap sibuk dengan assignment, okay. Tak adalah, kita nak menanam tapi kita tak ada tempat dan orang kata apa, tak ada tempat nak bercucuk tanam secara konvensional, tapi kita menggunakan botol air, kita jadikan dia sebagai pasu dan menggunakan teknik yang kita tak menjimatkan masa. Kita walaupun kita balik kampung, still tanaman kita still boleh survive lagi. Sebagai contoh, self watering pot yang diperkenalkan oleh GRAS, di mana botol air tu kita potong dua, kita masukkan air bawah dia tu dan kita masukkan sedikit medium tanah dan kita boleh cucuk tanam. Okay, itu antara konsep yang orang kata apa, simple dan kita boleh gunakan lah untuk kita mula menanam. Itu konsep kata apa, bukan saya setakat duduk di kampung, tapi duduk di rumah teres, apartment pun boleh digunakan. Itu antaranya lah. Kemudian sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai tanah, itu kita sedikit besar, halaman yang sedikit besar di hadapan rumah kan, sedikit besar sedikit ruang kosong lebihan daripada parking kereta ataupun sebagainya, kita boleh menggunakan teknik mini fertigasi. Teknik mini fertigasi ni pun bagi saya hanya memerlukan belanja yang sedikit tinggi pada permulaan, tapi continue penjagaan dia dan kita boleh memastikan hasil dia tu konsisten, dan lebihan pada hasil kita buat mini fertigasi tu pun kita boleh jual kepada jiran-jiran ataupun kita hantar ke pasar ataupun kita just sharing kepada jiran-jiran sabah handai kita. Itu antaranya lah. Kemudian teknik hidroponik. Teknik hidroponik ni pun sangat simple dan just menggunakan air, tidak memerlukan orang kata apa, tanah atau medium khas. Kita just perlukan air dan baja air, iaitu baja AB, boleh dapatkan di mana-mana nursery ataupun kedai-kedai ataupun dalam online pun banyak untuk dapatkan baja. Sebab teknik hidroponik ni dia menggunakan kaedah air semata-mata. Sebagai contoh, tanaman yang boleh digunakan untuk teknik hidroponik ni sawi, salad, itulah. Dan dia short term, maksudnya dalam masa sebulan kita dah boleh harvest kangkung, macam tu lah. Selain tu, teknik lain kita boleh gunakan recycle garden. Contoh, kita boleh guna vertical farming. GRAS selalu promote tentang vertical farming, iaitu menggunakan botol mineral yang digantung, dijadikan sebagai wall, dan dia orang kata apa, boleh digunakan untuk apply untuk tanaman seperti bayam Brazil, sawi ataupun bunga ros Jepun, just untuk orang kata untuk cantikkan pandangan mata. Bunga hiasan kecil-kecil tu, plant apa tanaman dia, apa orang nama spider plant, money plant pun kita still boleh guna kaedah tanaman tu kita tanam dalam vertical farming. Nanti kalau nak tahu teknik-teknik tu boleh ke GRAS Malaysia, page GRAS Malaysia. Kat situ banyak yang GRAS Malaysia kongsikan tentang teknik-teknik tanaman lah, menggunakan barang-barang terpakai seperti botol, tayar, lagi macam apa-apa saja yang kita boleh jadikan bekas untuk kita bercucuk tanam. Dan bagi saya konsep kebun sendiri ni, yang tadi Pak Wawa ada mention tentang kebun dapur. Yes, kebun dapur tu adalah salah satu daripada konsep kebun sendirilah, iaitu kita tanam tanaman yang
kita tak perlu beli kat kedai, tak perlu membazir duit untuk membeli, contoh serai, kunyit, halia, even daun sup pun kita boleh tanam sendiri. Lagi apa lagi Pak Wawan kita boleh senaraikan? Bayam Brazil, bayam Brazil kan senang hidup, kucai, semua tu apa kata apa, simple, tak perlu penjagaan yang rapi, tapi kalau kita tak ada benda tu tak sedap juga masakan kita. So better kita tanam daripada kita membeli. So itulah konsep kebun sendiri tu. Antaranya adalah menjimatkan kos pembelanjaan dapur. Bila kita tanam, kita boleh kawal, kita boleh tahu orang kata apa, kadar penggunaan racun serangga tu. Kalau contoh kalau big scale sikit lah nak gunakan racun serangga. Kalau tak nak, kita boleh pro kepada organik. Why not kita guna orang kata apa, pengawalan organik tu dengan memperbanyakkan lagi jenis tanaman. Jika kita tanam banyak jenis tanaman, so serangan serangga tu akan kurang. So kawalan biologi tu lagi lebih mantap lah. Serangan serangga tu contoh macam siput babi. Tadi ada mention tentang siput babi kan. Siput babi untuk yang serang tanaman kita malam-malam. So kita boleh guna teknik menggunakan garam, tabur tepi-tepi pasu. So jadi dia takut kepada apa, kemasinan garam. Kemasinan garam tu menyebabkan dia tak datang kepada pokok kita. Even garam tu pun mempunyai khasiat yang tersendiri. Dia akan beri tanaman kita akan lebih sihat. Pernah suatu hari tu ada seorang kawan saya, ayah angkat saya kongsikan tentang khasiat garam kepada tanaman. Kenapa dalam pepatah Melayu orang cakap saya lebih orang tua lebih kata makan garam dulu macam mana ayat dia? Saya makan garam dulu daripada kamu. Maksudnya garam tu selain macam tu lah, saya terbalik sikit. Orang kata apa, garam tu sebenarnya mempunyai unsur yang sangat bagus untuk tanaman sebenarnya. Selain kita, kalau kita tak makan makanan tak ada garam, kita rasa tawar, betul tak? Tapi sebenarnya bukan setakat itu je peranan garam, tapi sebenarnya peranan garam tu adalah dia memberi khasiat ataupun nutrien kepada pokok juga. Pernah saya banyak follow rakan-rakan di Facebook yang banyak berkongsi tentang cara berkebun sendirilah. Kita boleh tengok dan antara contohnya Wahidah Hambali, lagi Coach Bahar, macam-macam lagi, ramai lagi yang Cik Izham daripada Sarabah ke Sarawak tak silap, banyak promote tentang tanaman organik yang diusahakan oleh mereka sendiri, dan diorang tak kedekut ilmu untuk kita share mengenai apa, macam mana orang awam seperti kita yang baru berjinak-jinak dengan tanaman untuk mulakan aktiviti menanam di sekeliling rumah. Macam saya sendiri, macam mana boleh buka kedai, saya sendiri mula menanam di keliling rumah dulu, baru saya go big kepada peti gasti, dan sekarang alhamdulillah dah ada gerai sendiri, dan saya promote kepada orang kampung untuk meletakkan hasil tanaman diorang dijual di kedai saya. Dan selain tanaman saya sendirilah, itu yang baik, terima kasih Cik Ani atas perkongsian konsep kebun rumah tadi. Jadi pokoknya ialah nak berkebun sendiri ni kena mula dulu, betul tak Cik Ani? Betul sangat. Cara tu kalau ikutkan ada banyak cara yang boleh. Betul. Nak hidroponik lah, aquaponik lah, urban garden lah dan sebagainya. Kalau ada tanah, tak ada tanah. Yang penting keinginan untuk kita mulakan. Mula saja menanam benih, tumbuh anak benih, dan kita jaga sampai besar pokok tu, mulalah namanya kita berkebun. Ya tak? Betul? Ya, Saudara Hamizan? Betul. Okey. Baik. Alang-alang dah cerita pasal berkebun ni. Bagaimana Mizan boleh kongsikan tak macam mana tadi kita kata bila konsep kebun di rumah ni, bila dia kena ada semangat nak mula ni, apa yang menyebabkan semangat nak mula berkebun ni?
Katanya berkongsi dengan jiran tu. Okey, Mizan, macam mana? Boleh kongsikan macam mana boleh mula dan apa yang menyebabkan datangnya motivasi nak berkebun? Okey, baik. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama-tamanya yang saya hormati inilah Pak Wawan dan Kak Ani sendiri, dan kemudian pada rakan-rakan saya yang join, dan saya ada tengok saudara saya pun ada join juga untuk malam ni. Terima kasih banyak. Lepas tu kalau ada nak komen ke, nak tanya ke, saya rasa dekat dalam live ni macam Pak Wawan dengan Kak Ani ni kira sifu saya sendirilah. Maksudnya diorang ni banyak gila ilmu. Tadi sebelum kita start live ni, diorang dah share banyak benda dengan saya ni. Sebab saya ni walaupun belajar dalam produksi dan kesihatan haiwan, sebab dia fokus haiwan. So bila fokus haiwan ni, dia banyak pada haiwan lah. Tumbuhan tu kurang sedikit. Jadinya kalau ada siapa yang nak ada soalan tu boleh tanya. Saya rasa dia boleh jadi diskusi juga tau Pak Wan. Saya sila, kita biar panel jawab. Pak Wan pun panel juga. Okey, baik. Macam mana saya mulakan Okey, yang pertamanya untuk saya sharekan kepada semua. Di rumah saya menanam berkebun ni di rumah. Dan di rumah ni di belakang backyard lah, orang kata belakang rumah. Cumanya belakang rumah saya dah penuh simen. Bila dah simen, tak ada tanah dah. Bila Kak Ani kata nak berkebun ni, dia tak perlu ada tanah pun tak apa. Bila kita tahu belakang rumah kita tak ada tanah, jadi kita tengok tanah jiran kita ada. Kita pun minta tanah jiran. Tanya kat jiran, boleh tak nak guna? Kita nampak kat ruang kat rumah belakang dia tu, sebab dia masih lagi ada maksudnya ada tanah lapang. Dulu ditanam serai, lepas tu bersemak semua kan. Kalau diupah bangla, kalau kat Kepung ni bang, kalau kita upah bangla ni untuk potong saja belum bersihkan. Saya tak tahulah rate di tempat-tempat yang lain kan, mungkin boleh kongsikan jugalah. Rakan-rakan yang lain yang tengah tengok bersama kita ni mungkin boleh kongsikan jugalah. Rate kalau di Kepung ni potong saja belum bersihkan, itu pun dah RM50. Banyak kan. Jadinya permulaan untuk saya berkebun ni bukan pada diri saya, bukan bermula kat saya sendirilah. Saya dispark oleh ayah saya. Ayah saya ni daripada kecil suka menanam pokok. Cuma ayah suka tanam pokok bunga. So bila dekat kebun belakang ni, sebenarnya bukan inisiatif saya, bermula tu daripada ayah. Jadi ayah ni dia minta izin dekat pakcik jiran, Pak Ngah lah, kami panggil Pak Ngah. So minta izin kat Pak Ngah boleh tak kalau kita nak usahakan tanah dekat sini kan, walaupun waktu tu bersemak semua kan. So Pak Ngah izinkan. Bila Pak Ngah izinkan, kita pun mula. Sebenarnya bang, kami ni dah berkebun hampir setahun lebih. Cuma waktu tak ada hasil tu saya senyap-senyap lah. Bila dah ada hasil ni macam tu lah, biasalah orang. Dia tunjukkan kejayaan dia kan. Jadi alhamdulillah sekarang dia dah makin banyak. Tempat pun kita dah jatuh, dah bangun. Maksudnya kita dah try and error banyak kali. Cuma ni kebun ni saya perasan satu benda lah yang sangat memotivasikan saya lah kan. Yang pertama ni saya tak tahu yang lain, tapi yang pertama ni kebun itu mengeratkan hubungan saya dengan ibu ayah saya dan keluarga saya. Saya masih ingat, maksudnya kita berkebun ni saya tengok ayah saya bersama-sama bersihkan tanah, nanti ibu sediakan minuman. Saya tak tahulah, mungkin ada yang sama-sama dengan kita ni, mungkin pun ada peristiwa kenangan-kenangan macam ni kan. Pertamanya eratkan bonding lah dengan keluarga. Itu yang saya rasa paling menilai lah berkebun di laman sendiri. Macam tu. Selain tu, bila kita berkebun ni bang, motivasinya apa saya selalu macam ni. Saya ni bekerja dalam Global Peace Mission Malaysia, satu NGO kemanusiaan, dan saya ditugaskan sebagai pengurus projek-projek di dalam projek-projek antarabangsa. Dia sesuatu tanggungjawab yang besar. Dan saya bukan mengambil pendekatan yang sekadar hanya bila kita ada problem dekat satu bukan problem lah, kita ada cabaran, kita start dengan satu projek ni, kita fokus, kita duduk tepi bujuk katil, kita menangis meratapi kenapa tak settle, kenapa tak selesai masalah kan.
Jadinya saya ambil pendekatan pagi ataupun balik kerja ataupun kadang-kadang bang, malam-malam pun saya ke belakang, tapi bukanlah pergi ke kebun tu sebab tu tanah jiran kan. Jadi saya ke belakang saja mengambil udara-udara segar dari pokok-pokok yang kita tanam ni. Apa yang memotivasikan saya pergi kat belakang tu, pertamanya setiap benih itu tumbuh di dalam tanah yang gelap hitam, betul tak? Kan? Benih tumbuh di dalam gelap, di dalam tanah yang hitam. Kalau benih ada tak? Saya tak tahu bang. Pak Wawan, saya tak tahu. Ada tak benih yang boleh tumbuh pokok lah, bukan sekadar benih yang pokok yang boleh tumbuh di dalam tempat yang terang, boleh ke? Ke Kak Ani ke? Boleh. Boleh biasanya boleh je. Tapi Bergantung selalunya tanah yang hitam lah. Betul, tanah yang hitam kan. Selalunya begitu. Bukan tak boleh kan, tapi sebenarnya selalunya di tanah yang hitam lah. Jadi saya ke belakang tu saya membayangkan, oh benih ni ditumbuh di dalam tanah yang hitam. Maksudnya kalau saya aplikasi kepada kerja, cabaran, bebanan, tanggungjawab yang besar di dalam kerja itu sebenarnya menjadikan kita ni seperti benih yang sedang diberi banyak tanggungjawab. Di dalam kegelapan, kita rasa dalam kegelapan, kita serabut macam mana selesaikan projek ni semua kan. Tapi akhirnya itulah yang membentuk diri kita hari ini. Akhirnya itulah yang memberi motivasi kita pada hari ini. Sehingga benih itu daripada satu benih yang kecil, kalau benih kecil je, ataupun benih-benih, semua benih kecil lah, tak ada benih yang besar. Daripada benih yang kecil, di dalam tanah yang gelap, hitam, maka bila disiram, dibaja, diberi udara, diberi matahari yang cukup, maka akan memberi satu satu tumbuhan ataupun satu pokok yang dapat memberi buah. Bukan sahaja kepada pokok tu, tapi beri manfaat kepada manusia yang lain. Itulah motivasi saya bila kat belakang. Hari-hari bang, alhamdulillah hari-hari hampirlah tak skip ke belakang lah setiap hari. Tak pagi, saya akan pergi petang. Tak petang, saya akan malam. Macam tu. Alhamdulillah. Cukup ke bang? Alhamdulillah. Ada? Cukup bang? Boleh, So ada alhamdulillah. rakan-rakan kita yang masuk sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak John. Banyak tu kalau kongsi pengalaman tu memang banyak. Bila orang berkebun ni, dia akan rasa tenang. Dia lihat tanaman dia sendiri dan dia akan rasa lagi seronok bila dia tengok benih yang ditanam tu tumbuh. Kemudian bila kita jaga sihat, dan kadang-kadang setiap hari bila kita tengok tanaman ni, dia ada sesuatu yang baru. Jadi nampaknya berkebun sendiri ni telah menjadi satu spiritual journey kepada Hamizan. Betul Hamizan? Betul sangat. Betul. Dia kalau dalam, tak tahulah, saya istilahkan teknik saya lah, iaitu distraction. Maksudnya kita ada problem kat satu ataupun cabaran di satu tempat ni, kita alihkan tumpuan kita untuk mendapatkan semangat yang baru, dan baru kita come back. Macam tu lah. Menjadi terapi ya? Terapi, betul. Alhamdulillah. Zakat ni tubuh makin sihat tak? Apa? Zakat ni tubuh makin sihat tak? Kebun, alhamdulillah, sangat-sangat. Alhamdulillah. Bukan tubuh badan. Jadi sihat tak? Tubuh badan sihat bang. Sebab tapi kita ni sihat dua juga. Sebab kita ni bila dah kebun tanam sendiri kan, kadang-kadang kita sambil-sambil jalan tu kita petik, kita makan. Seronok kan? Alhamdulillah. Macam syurga. Syurga dunia. Ya, itulah syurga dunia. Baik, semangat. Ia memberi semangat apabila kita berkebun sendiri dan boleh menjadi sebahagian daripada spiritual journey jugalah. Sebenarnya ada juga banyak kajian yang dah menunjukkan bahawa dengan berkebun ia boleh menjadi terapi kepada stres, ataupun juga menjadi terapi kepada pelbagai peringkat umur sebenarnya, bagi orang tua, bagi kanak-kanak boleh berinteraksi dengan alam dan membentuk kepribadian kanak-kanak. Kalau untuk orang tua yang berhadapan dengan masalah penyakit-penyakit tertentu, juga boleh diterapikan dengan berkebun, sebab ada hubungan ataupun ada interaksi dengan alam itu membolehkan proses terapi itu berlaku. Okey, baik. Saya ingat tadi Cik Ani ada sebut pasal bila berkebun tu akhirnya dapat berjual, buka kedai. Jadi
Saya kira tadi Sarah Mizan sebut ayah dia sebagai motivasi untuk berkebun. Saya rasa Cik Ani pun ayah pun ada apa nama sawah, betul? Betul. Betul. Jadi Sawah daripada belakang kecil dah bermain bendang lah. Tak juga kot. Bendang tu kerja heavy sikit, kita main light-light je. Okay. Baik. Saya ingat walaupun kebun kecil, saya ingat ada manfaat yang boleh kita kongsikan ataupun kita janakan. Kadang-kadang mungkin hasil tu tak adalah banyak sangat, tetapi boleh juga kita kongsikan ataupun boleh juga jual sedikit sebanyak RM1, RM2 kan. Boleh kita ni punya manager Aroha Enterprise ni, kedai runcit sayur-sayuran ni, ceritakan tentang macam mana kebun rumah boleh menjana pendapatan. Macam mana? Perlu ke tanah yang luas ataupun ada cara bagaimana yang boleh kita mungkin ada setengah orang dia memang minat untuk menanam. Kemudian dia ada juga jiwa keusahawanan tu. Mungkin boleh kongsikan pengalaman sendiri, Cik Ani, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan apa tadi soalan? Kebun rumah boleh menjana pendapatan, betul? Ringkasan dia macam tu. Ya. Okey. Bagi saya, semua orang ada jiwa keusahawanan, sama ada ia besar ataupun kecil, kita kena orang kata apa, trigger lah kan. Macam saya, macam mana boleh bermula dengan konsep kebun sendiri ni, saya sebenarnya menanam suka-suka. Tak ada, kata apa, tak ada niat pun nak buat, tak ada niat pun sebenarnya asalnya nak bergiat dalam bidang pertanian ni secara serius. Cuma ada peluang, kita grab. Macam itulah. Saya dulu mula menanam, konsep saya menanam keliling rumah dan hasilnya kongsi bersama jiran. And then, bila kita dah kongsi sama jiran, ada yang jiran kata, jual lah kat saya, jual lah. So kita daripada situlah kita mula, okay, hasilnya sebenarnya aku boleh jual. So sebenarnya daripada situ kita boleh generate income. Biasalah budak baru grad kan, nak cari kerja tu Allahu'alam je lah kan. So kita daripada situ saya nampak satu peluang daripada kebun yang keliling rumah saja, menanam cekul, menanam kunyit, menanam serai. Kita just demand, even dekat kampung pun sebenarnya tanaman sayuran seperti itu sebenarnya ada demand dia sendiri. Contoh pagi tadi baru saya dapat order serai 25 kilo. Bayangkan 25 kilo serai tu banyak mana. So apa yang saya lakukan, saya promote dekat orang kampung, siapa yang ada serai boleh hantar kepada saya. Orang kampung yang ada tanam serai suka-suka, orang tak niat pun nak jual, tapi sebabkan ada demand, diorang jual. Macam tu. Macam saya, bagi saya konsep kita berkebun daripada rumah ni adalah satu lebihan untuk kegunaan rumah kita lah, untuk kegunaan keluarga kita, untuk kita tahu kebersihan dia, keselamatan dia, kita tahu kita lebih terjamin khasiat daripada sayuran-sayuran yang kita tanam lah daripada kebun kita. Kedua, melalui konsep yang boleh kita terjual pada orang ramai ni pula adalah sebabkan kita kongsi, amalan berkongsi. Setengah mungkin kita tanam tanaman itu tak jadi, tapi ada jiran kita tanam tanaman itu jadi. So setengah kita main sistem barter, tukar. So lagipun macam kita sekarang ni ada isu tanam daun cenohom. Sana panggil apa? Daun kesum. Okay. Tahu tak daun cenohom tu apa? Cenohom. Orang Kepung tahu ke daun tu? Cenohom kesum. Daun kesum. Ada. Okay. Setengah orang dia tanam tak jadi, macam akak tanam tak jadi. So macam mana kita orang melakukan, kita ada jiran yang tanam jadi, so kita bergantung pada dia. Pada situ kita tanam pula, dia tanam kunyit tak jadi, tapi akak tanam kunyit, insya-Allah lah dengan izinnya kunyit tu boleh hidup. So kita tukar dengan dia, itu menunjukkan sistem barter. Daripada situ rupanya kita baru dapat 2 orang yang tanam macam tu jadi dan tak jadi.
sebenarnya ramai lagi yang tak menanam memerlukan tanaman kita. So daripada situ kita boleh jual hasil daripada kebun kita tu kepada pasaran. Contoh serai, daun pandan yang tanam tepi-tepi parit, tepi-tepi rumah tu sebenarnya ada nilai dia di pasaran sebenarnya. Cuma kita lah kena sebagai tuan rumah yang ingin, tuan kebun yang ingin pasarkan hasilnya, kena pandai pergi cari bukan supplier, cuma kena pandai cari peniaga untuk kita tawarkan kita punya tanaman. Macam kedai akak, kedai saya akan minta kepada customer lah, kepada orang kampung lah untuk letak tanaman yang saya tak dapat supplykan. Contoh yang saya tak dapat supplykan daun kesum, daun serai yang saya tak tanam, saya tak buat secara besar-besaran lah, bukan besar-besaran, saya tak tanam banyak, saya just tanam untuk kegunaan keluarga. So kalau perlukan demand yang tinggi daripada peniaga lain, saya akan minta orang kampung hantar lah. Itu yang saya lakukan sekarang ini, sebab tu dah saya boleh buka kedai lah. Lagi satu, bila saya lebih sokong, saya cakap sebagai kapasiti as peniaga sekarang ni, saya lebih sokong hasil jualan tanaman tu datangnya daripada kebun-kebun daripada rumah. Sebab melalui kebun daripada rumah ni, kita tahu kita nak makan, kita akan guna kadar, kita akan cuba yang terbaik untuk menjaga tanaman kita, betul tak? Kita tak akan guna racun yang banyak, kita tak akan, misal kata nak guna racun, kalau kita menggunakan kaedah organik, kita dah tentu dah dapat pahala yang mana kita tidak membahayakan kesihatan orang lain. Even kita boleh berkongsi juga dengan makhluk Allah yang lain. Sebagai contoh, burung, cacing-cacing tanah, sebenarnya tu dapat cacing-cacing, ulat-ulat tu still dapat merasai nikmat tanaman kita. Sebelum ni saya baru balik daripada sebuah kebun yang ladang, yang mana dia betul-betul buat secara organik. Ada kaedah yang dia gunakan, sebenarnya dia kaedah multiculture ataupun food forest lah. Food forest dia macam-macam kaedah kan Pak Wawan kan, permaculture. Pak Wawan memang terror lah bab permaculture ni. Tapi ni dibuat secara besar, 365 ekar ladang dia, hanya tanpa menggunakan setitik racun, tapi Allahu Akbar, tanah dia sangat subur, hasil dia sangat banyak. Sebab apa yang dia cuba katakan, sebenarnya bila kita menanam ni, kita berkongsi dengan makhluk Allah yang lain, Allah akan tambah lagi. Dan kita pun rasa macam orang kata apa, lega, sebab bahagia, gembira bila tanaman kita ni juga dapat beri manfaat kepada selain manusia, kepada makhluk-makhluk lain. Cuma konsep yang digunakan ini adalah food forest, di mana Allah Ta'ala sini Muhammad. Food forest ni dia menggunakan kaedah tanam, food forest, dia menggunakan kaedah tanam sebanyak mungkin. Bila kita tanam sebanyak mungkin, haiwan nak makan, orang datang ke kebun kita nak minta, kita tak akan rasa, orang kata apa, kecewa ataupun rasa rugi, sebab tanaman kita banyak. Dan kita tak rasa, bila kita sedekah tu, lagi banyak kita sedekah, lagi banyak Allah akan tambah. Itulah yang saya rasa, wow, kita sebenarnya tanam sikit-sikit, lepas tu kedekut pula nak sedekah kan. Bagi saya. Tapi yang macam yang orang yang saya kenal ni, dia kata tanam tu biar tanam banyak-banyak, biar walaupun nak cerita berdasarkan konsep organik lah. Sebab kita nak mengurangkan kadar penggunaan racun, ataupun kita tak nak guna racun langsung. So macam mana kita nak tak nak rugi, di samping kita nak hasil juga, kita kena buat banyak, tanam banyak supaya kita dapat berkongsi dengan orang lain dan hasil kita pun dapat terjual juga. Itu yang saya rasa macam, patutlah kita perbagaikan tanaman kita. Bila kita perbagaikan tanaman kita, serangga pun kurang nak datang. Kalau dia datang pun dia tak akan makan habis pun. Kita pun akan rasa gembira, happy.
apalah, bahagialah sebab kita dapat kongsi dengan makhluk lain. Dan sebab tu saya selalu guna konsep, walaupun saya buat konsep fertigasi, saya selalu guna konsep tagline saya, tanda pagar saya, tanam dari hati, tumbuh demi ilahi. Sebab ilahinya, Allah yang menyuburkan tanaman kita. Even sebab saya tak, orang kata buat teknik fertigasi ni kita tak boleh lari dengan penggunaan racun serangga. Saya tak nafikan kita tak boleh lari sebab tanaman kita tu adalah berkonsep monoculture. Bila saya buat konsep tu, kali pertama saya gagal. Betul saya cerita saya gagal, saya baru berjilat dalam bidang pertanian ni 2 tahun secara serius. Tahun pertama tu saya gagal, saya down dan why saya fikir kenapa saya buat macam ni sedangkan tanaman saya tak menjadi, sedangkan saya dah follow semua SOP, racun, semua saya dah follow, baja saya dah follow tapi still tanaman saya tak sihat. Lepas tu mungkin Allah sedarkan saya melalui berkenalan dengan orang-orang lain yang mana mengusahakan kebun juga secara organik dan diorang cakap sebenarnya kita tanam ni kena pelbagai. Melalui pelbagai tu baru kita dapat mengurangkan serangan serangga kawalan mengurangkan serangan serangga yang akan serang tanaman kita. Sebagai contoh, kalau kita tanam kunyit, kita kena tanam pucai, kita kena tanam bunga-bunga tunera, kita kena tanam bunga ros jepun, macam-macam tanaman kita kena pelbagaikan. At least at the same time kita kan fokus pada satu, even kalau contoh main harga kata apa, bila kita nak jual, kalau konsep fertigasi ni secara konvensional ni, kalau kita tanam satu jenis tanaman saja, bila tanaman tu harga dia turun, sebagai contoh harga cili akan naik pada musim raya. Tapi bila satu saat, satu ketika harga tu akan turun mendadak sangat daripada harga 20 lebih, kadang-kadang sampai beringgit-ringgit je tinggal. Jadi petani akan rugi. So macam mana seorang petani tu dia tak nak rugi sebabkan dia keluarkan kos baja, semua penjagaan pekerja, kena bayar gaji pekerja. Jadi dia perlu konsisten, dia perlu memastikan bahawa pendapatan income dia tu sentiasa konsisten dengan pelbagaikan tanaman supaya dia tak bergantung pada satu tanaman saja. Misal kata dia tanam cili saja, dia kena tanam dengan timun, dia kena tanam dengan sayur-sayuran lain seperti bendi ke, terung ke, supaya benda-benda tu akan backup balik harga cili yang rendah tu. So at the same time dia tak akan rugilah. Faham tak konsep saya cakap ni? Macam itulah, kalau konsep daripada rumah ni bila kita tanam banyak, lagi untung lah, kita boleh tak payah beli, lagi menampung belanjaan rumah, macam tu. Even RM1, RM2 pun kalau sekali kita jual, kalau kumpul banyak-banyak pun ada orang cakap boleh buat pergi umrah lagi. Pernah satu kebun bandar saya tak silap, dikongsikan oleh seorang pegawai pertanian masa saya pergi kursus hari tu. Dia bagi tahu orang tu duduk dekat rumah PPR je, just buat kebun komuniti. Pada hasil jualan kebun komuniti tu, diorang boleh kumpul pergi umrah. Hebat kan? Kebun komuniti kan besar mana pun, bukan tanah berekar-ekar pun, tapi boleh dapat kumpul duit, boleh pergi umrah, insyaAllah. Masya Allah. Alhamdulillah. Mimpi yang besar. Ya, betul. Saya teringat bila sebut pasal umrah tu, saya teringat saya jumpa dulu masa hantar yang mertua saya hantar ke haji. Ada seorang makcik, dia nak pergi umrah dengan anak dia. Jadi kami duk berborak lah, makcik buat apa? Makcik ni dia ada pokok asam globor. Jadi dia buat asam keping. Dia buat asam keping saja. Dan dengan hasil duit daripada asam keping itulah dia berjaya bawa anak dia pergi umrah tiap-tiap tahun. Menggunakan duit dia. Masya Allah. Untuk nak menunjukkan keberkatan lah bila kita bercucuk tanam ni, ada keberkatannya di situ. Sebenarnya itulah yang membuatkan itu yang saya kongsikan lah, macam mana sebenarnya saya pernah mengalami depresi kan. Macam mana saya boleh bangkit sampai jadi macam sekarang. Salah, jadi hebat saya orang biasa-biasa saja. Tapi daripada seorang yang depresi, yang tak mau keluar rumah, tak mau bergaul dengan orang sebab
yalah kita stres, kita okay budak ni balik kampung nak buat kebun, okay. So orang kampung banyak-banyak tanya pasal kita, banyak apa kata pandang rendah kat kita. Kita rasa macam kita semangat lepas kita grad, okay why not aku buat kebun sebenarnya ni. Kita tak plan pun nak kerja dengan mana-mana. Tapi bila kita dah ada semangat, tapi bila orang duk sebut-sebut macam tu, kita akan rasa satu hari kita akan rasa depresi, betul tak? Itu bagi yang saya rasa lah. Bila apa yang saya lakukan adalah saya abaikan apa orang kampung cakap, apa yang orang cakap pada saya. Saya masuk kebun, saya bercakap dengan tanaman. Saya rasa sedikit demi sedikit depresi saya tu makin hilang. Makin hilang dan saya berani bangun sampai sekarang, bangkit sampai sekarang, sampai saya boleh orang kata apa, nak bercakap macam ni. Sebelum ni memang tak lah. Banyak kali orang approach pun saya tolak je. Sebab orang kata apa, hikmah kita berkebun ni sangat besar. Macam Cik Mizan cakap tadi, apa dia sebagai terapi kita, walaupun apa terapi kepada kita lah sebenarnya. Kita berkebun ni. Lain dia menjana income. Baik, alhamdulillah daripada menanam sendiri, berkongsi dengan jiran-jiran, akhirnya menjadi perniagaan. Berjual sedikit sebanyak, orang minta pun yalah, kita ni pun kadang-kadang kita nak minta pun kita rasa segan juga, betul tak? Jadi kita nak juga bayar sedikit sebanyak. Kan? Melainkan kita buat, maknanya kita ada sistem barter. Itu juga ada konsep yang boleh diguna pakai, menggunakan sistem barter. Apa tadi? Tanam apa nama ni, Allah maksudnya sama. Saya lupa pula dah. Apa ni, daun besar tak jadi kan. Ni betul ke teori tangan panas tangan sejuk ni? Ada ke teori ni? Betul ke tak betul ni? Kena tanya Cik mungkin ya, mungkin tak lah kot. Kena tanya Cik Amizan lah. Kena tembak ni termometer, termometer kat tangan. Saya pada saya tangan panas tangan sejuk ni sebenarnya tak ada. Kalau tak dia jadi alasan semua. Saya tangan panas, saya tak boleh nak bercucuk tanam. Tak apa. Kita tak tahulah kok mungkin ada orang boleh buktikan teori ni, ataupun kita tengok sama ada betul atau tidak. Tak apa. InsyaAllah tanam dengan hati kan, tunggu dari ilahi. Alhamdulillah. Baik, daripada saya pun sedikit mungkin kongsi sedikit pengalaman. Kita ada tanam betik tak masak lagi. Ada tak betik muda? Jadi betik muda nak buat apa? Rupanya orang nak buat rojak dengan betik muda. Jadi kita pun dia nak beli, kita pun gagah lah tengok harga market pun beli semua, kita pun dapatlah RM4 pun RM4 lah, berjual je kan. Okey, baik. Selingan. Okey. Jadi saya ingat tadi Cik Ani ada sebutkan beberapa perkara. Nanti mungkin Mizan pun setakat ni dah berkongsi sayur-sayuran Mizan dengan apa rakan taman. Alhamdulillah. Tapi belum berjual lagi lah. Dah juga sebenarnya. Tengok. Dah juga ya. Alhamdulillah. Okey, tadi ada juga sedikit Cik Ani ada sebut berkenaan dengan companion planting. Istilahnya ialah companion planting, tanamkan berbagai tanaman, kunyit dengan kucai dan sebagainya. Jadi iaitu namanya istilahnya companion planting. Kalau dalam permaculture konsepnya memang lebih diverse, tanaman itu akan lebih stabil. Kita punya kebun kita lah, ataupun kita punya ladang ke sebagainya. Lebih diverse, lebih stabil. Dan juga maksudnya dengan pelbagai tanaman yang ada itu, kita akan secara teoretikalnya dapat unlimited lah hasilnya. Ada kunyit, ada tu dan sebagainya, nak keluar kita tak ada risau, alamak daun kari pun tak ada. Nak kena pergi kedai nak beli daun kari, nak masak kari. Yang ni tak ada, buka pintu ada dah boleh petik. Ataupun sekurang-kurangnya kalau tak ada tanahnya, adalah dekat dalam pasunya. Baik, Alhamdulillah. Okey, baik. Banyak juga dikongsikan tentang manfaat tanaman tadi. Nampaknya memang memberi kesan yang betul kepada
orang yang menanam ni lah, kepada Cik Ani, kepada Hamizan. Hamizan boleh kongsikan tak sedikit sebanyak apa lagi manfaat yang diperoleh? Tadi Cik Ani ada kongsi tentang bagaimana beliau dapat bangkit semula dengan hasil daripada dia bercucuk tanam ni. Saya ingat mungkin tahun ketiga insya-Allah akan lebih stabil lah, kita doakan kepada Cik Ani. Mungkin Hamizan boleh kongsikan, selain daripada kita tahu bercucuk tanam ni memang dapat tanaman lah kan, apa lagi manfaat yang mungkin tidak terjangkakan ataupun yang dirasakan atau yang tidak tak pernah expect pun bila menanam ni, tiba-tiba begini dapat ini, dapat itu, dapat ini. Silakan Hamizan. Okey, baik. Pertamanya tu ada kira sahabat saya ataupun dia sekarang dah jadi klien saya lah. Dia bagi tahu saya ada jual petolor bantal. Bukanlah jual sangat, tapi yalah, saya ni buat masa ni itulah, kalau ada satu tajuk, saya tak tahu rakan-rakan lain yang macam mana yang ada menanam juga, sebab saya yakin yang dalam ni juga Pak Wawan, dalam ni ada juga yang memang sama macam saya, bermula berkebun di rumah, dan ada memang yang saya ni jenis, saya ada jual baja dan saya ada jual tanah. Dalam masa sama, bila ada orang nak membeli dengan saya akan ambil usaha untuk pergi rumah diorang. Saya nak hantar, walaupun saya tak dibayar pun saya macam tak kisah sangat pun. Ada sampai tu, saya ni bawa motor je. Saya pergi ke Kuala Selangor semata-mata sebab saya nak tengok kebun dia. Kebun ke Kuala Selangor ni 1 jam lah, 1 jam saya naik motor nak tengok kebun dia. Sebab menarik lah, banyak benda kita dapat belajar kan. Okey, yang pertamanya saya ni dulu saya memang berkebun dengan ayah saya, dengan keluarga saya kat belakang rumah. Kita mengeluarkan banyak, saya pasti ramai juga kita punya rakan-rakan kita yang sedang menonton juga mengalami lah. Macam saya sendiri, kita keluarkan duit untuk, macam saya buat bedding, maksudnya saya buat batas menggunakan batu bata. Saya beli batu bata dengan ayah saya, lepas tu kita beli tanah, kita beli papan, kita beli baja, kita beli peralatan, dan itu semua kos. Dan pada peringkat awal ni kita beli pokok sendiri untuk nak perbanyakkan pelbagaikan kan. Jadi pada peringkat awal tu banyak keluar kos. Jadi memanglah niat saya tu, memang saya kata saya ni niat saya apa yang saya tanam kat belakang saya niatkan untuk sedekah. Okey, saya niatkan macam tu. Dan lalu satu hari tu saya jumpa dengan guru saya. Ada seorang guru ni saya jumpa. Saya tanya kepada guru saya kan. Dia kata saya tanya kat dia, saya ni ada tanam kat belakang tu saya ada tanam kebun semua kan. Saya cerita lah. Lepas tu dia kata, Mizan, betul ni awak tu bagus, awak tanam, lepas tu awak bagi sedekah kat orang. Bagus, betul, teruskan. Tetapi kalau menanam, berkebun, awak keluarkan kos kan? Dia tanya kat saya. Awak keluarkan duit untuk beli bata kan? Awak keluarkan duit untuk beli tanah kan? Awak keluarkan duit untuk beli pokok kan? Ya, saya keluarkan. Awak rasa beban tak? Saya waktu tu saya jenis tak sorok dengan dia. Saya kata, saya panggil dia akak je lah. Saya kata, Kak, kalau ikut hati saya dengan situasi saya sekarang ni sebenarnya beban. Jadi akak ni kata pesan macam ni, dia ada cerita juga. Dia ada cerita. Dan ada orang lain, guru-guru saya lain pun cerita. Yang menyebabkan kenapa saya mula berjuang. Dia cerita macam ni, Mizan, ada satu hadis Nabi ni, Nabi sedang berjalan. Lepas tu Nabi ada dengar tentang nama si fulan dipanggil. Nama si fulan di atas langit dipanggil, di atas langit dipanggil. Lalu Nabi dipendekkan cerita, kenapa nama dia dipanggil, disanjung di atas langit, di syurga semua tu lah. Kenapa? Yang pertamanya, orang ni dia ada kebun dan dia bahagikan kebun tu kepada 3 bahagian. Ini saya rasa boleh diamalkan oleh semua orang lah. Yang rakan-rakan saya dalam ni juga yang sedang menonton, yang sedang yang dalam komen ataupun yang sedang tengok ni lah. 3 perkara yang guru saya ajar. Dan dia ambil daripada hadis lah. Yang pertama, 1/3 daripada hasil kebun adalah untuk diri kita ataupun untuk keluarga kita. Maksudnya untuk kita makan, untuk kita masak, itulah yang pertama, 1/3. 1/3-nya lain untuk kita jual. Kita boleh buat jual supaya kita dapat lagi modal, kita dapat lagi duit, supaya duit tu boleh kita beli macam-macam lagi pokok ataupun boleh kita backup untuk
untuk tanaman kita tu lah. Kita boleh gunakan duit tu untuk beli tanah, kita boleh gunakan duit tu beli pokok atau beli baja, dan malah kita boleh gunakan duit tu macam saya ni. Dengan rakan-rakan yang lain yang ada rumah kan, kita pakai air pahit kat rumah je. Boleh gunakan duit tu untuk bayar bil air. Dan saya buat tu, saya gunakan duit daripada sedikit daripada jualan ni untuk bayar duit bil air. 1/3 tadi tu untuk apa? Untuk modal balik kepada kebun kita. 1/3 yang ketiga ni yang kita tak boleh tinggal, iaitu 1/3 untuk kita sedekahkan. Jadi itulah, alhamdulillah bila saya amalkan apa yang guru saya cakap, dia kata, Mizan, bagus kamu punya niat memang nak sedekah, tapi alangkah bagus kalau kamu ikut guide macam ni. Ini yang telah digariskan. Jadinya bila kita ada modal yang besar, maka kita boleh buat banyak benda lagi, dan itu boleh membesarkan lagi kita punya manfaat kepada orang. Jadi alhamdulillah sekarang ni saya tu yang saya amalkan ni Pak Wawan, saya amalkan, alhamdulillah ramai orang dapat manfaat. Sebab 1/3 tu kita masih maintain. Bukanlah kita direct ni, kita kira kotak tu ni 1/3 ni 1/3, tak. Tapi generally kita ada pembahagian kita lah. Itu yang kita harus amalkan. Sebab betul, orang kata kalau kita amalkan sedekah, pokok ni macam boleh baca kita punya niat. Lagi dia beranak. Tapi kalau kita niat nak berniaga semata-mata, dia macam tak timbul. Macam pokok kantan saya, lepas tebang 3 jadi 3, lepas tebang 3 jadi 3. Alhamdulillah sekarang ni manfaat kebun saya ni, kalau daripada 1/3 tadi tu, manfaat yang saya cerita manfaat tadi, sebab soalan manfaat kan Pak Wan? Ya betul. Betul. Soalannya manfaat. 1/3 tadi untuk diri saya dan keluarga. Alhamdulillah selesai. 1/3-nya lagi untuk modal. Untuk saya berkebun, beli peralatan lagi, beli baju semua kan. Saya beli 1/3 untuk modal kebun ni daripada hasil gaji saya. Tapi alhamdulillah sekarang saya tak perlu fikir tentang hasil gaji saya gunakan modal 1/3 hasil jualan saya daripada kebun tu sendiri. Tak beban kan? Rasa lebih senang, tak beban, betul. Yang ketiga, 1/3 tu saya sedekahkan. Saya sedekahkan kepada jiran-jiran, dan kadang-kadang saya bagi tahu juga kat dalam saya punya story. Saya banyak update di story WhatsApp sebenarnya. Saya update kat story, siapa yang nak anak pokok, siapa yang nak anak pokok pegaga ke, kari ke, bayam ke kan. Saya kata boleh je, ambil je. Tapi saya biasa macam ni tau. Saya punya trik, siapa nak boleh, tapi saya akan keluarkan dengan package saya. Macam tu. Saya keluarkan dengan package saya jual tanah dan baja. Sebab kenapa Pak Wawan? Sebab ni mungkin saya nak kongsikan juga kepada kawan-kawan kita yang sedang menonton ni juga, yang nak korek ilmu lah, yang sekarang ni sedang menonton ni, ada 32 orang. Terima kasih banyak sebab stay dengan kita lagi. Okey, untuk memastikan tanaman tu subur, basically saya minta maaf kalau ada yang kekurangan Pak Wawan dengan Kak Ani, saya minta maaf, boleh tambah-tambah nanti. Tapi basically ada 4 benda yang kena jaga. Pertama, kalau kita nak tanam pokok ada 4 benda. Yang pertama, kena jaga tanah yang berkualiti. Macam saya tahu, saya ramai orang-orang macam saya. Dulu saya jenis tanah ni, saya beli tanah hitam, saya beli tanah merah, lepas tu kena campur ratio. Lepas tu lama-lama saya pupuk ni, akhirnya pokok jadi tak jadi. Makanya saya pergi cari produk, saya jumpa satu produk nama dia Shah Soil. Tanah Shah nama dia kan. Shah Soil ni, saya dapat produk ni bagus. Tanah dia sangat bagus. Dan saya, tanah tu, saya cocok je daun purina ke apa kan, semua alhamdulillah jadi. Pertama, kena ada tanah yang berkualiti. Untuk ada tumbuhan yang mekar lah kan, tanah berkualiti. Kedua, kena ada udara yang berkualiti. Ada ramai sahabat-sahabat saya, yang klien-klien saya juga, dia tanam dekat dalam bilik ataupun dia tanam dekat koridor luar rumah yang tak ada udara, tertutup. Tak boleh, pokok kena ada udara, betul tak? Betul Kak Ani, Pak Wawan? Betul Dia depends. Okey. Kena ada, depends pada tanaman sebenarnya. Apa? Dia depends kepada tanaman sebenarnya. Betul, depend. Cuma generally lah, saya beritahu generally lah kan. Generally, betul. Generally semua tanaman macam tu. Kena ada udara yang baik. Ketiga, dia mesti kena ada cahaya lah. Dia kena ada cahaya yang baik, cukup cahaya. Dan yang keempat, kena ada baja. Tanah yang bagus, tapi lama-lama kan akar kan dia serap, pokok kan serap zat di dalam tanah tu.
maka kena ada baja. Jadi biasanya saya bagi tanah, kalau orang ni beli baja dan tanah, maka pokok tu saya bagi free je lah. Macam tu lah saya style Pak Wawan. Kau ada lain ada yang cadangan ke? Kawan-kawan kita ada cadangan pun, akak sendirilah. Kalau ada cadangan boleh bagi cadangan. InsyaAllah kita cuba amalkan lah. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas perkongsian sangat bermakna. 1/3, 1/3 dan 1/3 yang perlu kita ni kan lah. Kita ni 1/3 untuk diri sendiri, 1/3 untuk saya jualan, dan 1/3 untuk sedekah. Sedekah ni mungkin dalam konteks kepada orang dan mungkin juga kepada haiwan. Betul, kadang-kadang tanaman kita ni sebahagiannya orang tak ambil, tapi tanaman haiwan ni dapat dulu. Ya, Rizal? Mungkin cukup babi tu boleh sedekah sikit. InsyaAllah lah. Hari ni saya sedekah lah ni Ano. Anak banyak-banyak. Anak banyak-banyak tak kecewa sangat. Tak ada, itu isu selorong saja. Apapun perkongsian yang baik, yang menarik, manfaat-manfaat yang diperolehi. Mengingat bila sebut tentang tanah yang berkualiti itu, ada yang Allah sebutkan dalam Quran berkenaan dengan tumbuhan yang tanah yang subur, tumbuhannya akan tumbuh dengan sihat lah. Tanah yang tidak sihat, tumbuhan akan tumbuh dengan merana. Dan akhir ayat itu ada perkataan berkenaan dengan syukur. Syukur. Jadi apabila kita bersedekah, sebenarnya itu tanda kita bersyukur atas rezeki kita. InsyaAllah. Itu disebabkan bersyukur itulah la in syakartum la azidannakum. Sebabkan bersyukur tu Allah tambahkan lagi, Allah tambahkan lagi. Sebabkan kita sedekah sedikit, Allah banyakkan lagi. Tanaman-tanaman kita menjadi kan. Jadi akhirnya tangan kita daripada panas jadi sejuk. Awal. Ya saya. Sahabat kita bertanya juga dalam ni tau. Yeah. Kalau ada masa nantilah, ada yang bertanya tentang itulah awan perosak tanpa guna racun ni semua lah. Mungkin Kak Ani kau boleh share lah. Ya. Cik Ani boleh kongsi ni. Dia dah ada pengalaman fertigasi 2 tahun ni. Okay, silakan Cik Ani ni. Allah, sepatutnya Pak Wawan kena jawab tu. Sebab saya berguru dengan Pak Wawan sebenarnya. Tak boleh, saya moderator. Okey lah, apa yang saya kongsi sedikit lah apa yang saya tahu, yang tak dapat menjawab dengan tepat, nanti Pak Wawan sambung lah ya. Okey, berkenaan soalan tips, ada tips apa-apa untuk halau ulat perosak atau serangga tanpa guna racun serangga, nak organik je. Syukran jazilan daripada Nurul Nabila. Okey, berkenaan dengan ulat perosak ni, kalau mengikutkan kaedah yang saya selalu guna, dalam FB pun banyak orang viral kan. Contoh blender, kita blend cili padi bersama dengan sabun pencuci pinggan, kita boleh spray je pada tanaman kita. Ataupun itu kalau ulat lah. Kalau ulat, belalang, supaya kita mengurangkan membagi tanaman tu jadi permukaan daun ataupun tanaman kita tu jadi panas ataupun tak biasa kepada ulat serangga ataupun perosak tu lah, serangga perosak tu lah. Itu yang saya selalu guna lah. Ataupun saya selalu guna kaedah daun semambu yang kita jadikan dia sebagai racun daun semambu. Sangat bagus untuk tanaman, untuk kawalan serangga perosak lah. Daun semambu yang dicampur dengan apa tu orang panggil, bawang putih, garlic, kita blender, kita peram selama 1 minggu ataupun kita tapis, tu masuk dalam spray kita boleh ni lah dilutekan dan spray. Apa? Kena 1 minggu dia lagi lama lagi bagus sebenarnya. 2 malam pun dah cukup dah. Dia depends lah kepada kita. Kalau nak tak tahan, kalau tak sabar buatlah cepat. Kalau sabar macam tu lah. Dia depends. Petani ni kena sabar. Kalau kita tak sabar, hasil kita tu tengoklah lagi macam mana kan. Betul. So sebab tu kan tadi Hamidah cakap kalau masa mula-mula tu diam je kan. Bila dah boom ni baru show kan. So macam tu lah, kita bertani ni kena sabar. Dulu masa saya
tahun pertama tu malu kot tunjuk kebun ke orang. Memang malu pun. tak berani pun nak tunjuk sebab tak suka. Even kalau pegawai pertanian datang buat pemantauan pun saya tak kasih sebab saya nak buat sendiri, kita nak cuba sendiri. Tapi bila kita dah berani, kita teknik kita dah berjaya, bukanlah berjaya, bolehlah dikatakan menjadi. So kita boleh show kat orang, kita boleh kongsi. Untuk tingkat permulaan tu memanglah malu-malu lagi kan. Kita bila dah berani tu okey je. Apa tadi? Itu antara kaedah yang saya selalu guna, menggunakan cili padi. Kalau dan satu lagi untuk mengurangkan benar putih pada tanaman. Kita selalu boleh guna nasi basi yang diperam, dan kita boleh guna air apa tu Allah cuka kayu. Cuka kayu tu memang selain dia bertindak sebagai hormon kepada boleh trigger kepada kesuburan pokok kita, dia juga boleh menjadi racun organik kepada tanaman kita. Cuka kayu tu boleh je beli online ataupun boleh dapatkan di kedai saya pun boleh. Dan betul lah tadi apa yang Hamizan sebut, 4 perkara yang pastikan untuk bertani ni untuk pastikan pertanian atau tanaman kita tu menjadi subur. Itu pastikan tanah yang subur. Tanah tu memang kena pastikan dalam medium. Tak tanah pun orang kata apa, medium yang kita gunakan tu pastikan yang berkualiti. Baru kita jadikan benih yang kita tanam tu, tanaman kita tu tanaman yang berkualiti, hasil yang baik. Sebab Allah pernah berkata tanaman yang cantik bermula daripada benih yang cantik. Betul. Daripada situlah baru kita rasa kalau kita daripada dapat benih yang tak cantik, kita main tanam, lepas tu hasil kita dapat buruk, so maksudnya salah siapa? Salah kita? Okey, bukan nak salah siapa, maksudnya salah maksudnya silap kita lah sebab kita yang pilih benih yang tak cantik, benih yang tak baik untuk kita tanam. Bila hasil tak baik, kita janganlah merungut sebab kita sendiri yang pilih benih yang tak cantik. So untuk pastikan benih yang cantik, kita kena pilih. Sebab tu pilihan di tangan kita. Lepas tu untuk berkenaan dengan, tadi ada konsep berkenaan dengan udara yang berkualiti. Betul, tak nafikan perlu ada udara yang berkualiti. Kalau tanam dekat kawasan kilang, kita tengoklah macam mana orang kata apa, tanaman kita tu jenis, kita boleh comparekan keadaan tanaman kita di kawasan kilang dan tanaman kita di kawasan kampung, di kawasan bandar macam mana. Tapi bila kita tanam tanaman ni, kita kena jagalah. Yang pasti bukan soal tangan panas ataupun tangan sejuk. Yang pasti bila kita ada orang kata apa, kita jaga dengan rapi, dia akan bagi hasil yang baik lah untuk kita. Macam tadi kata, kena ada tanah berkualiti, kena ada pengudaraan yang baik, kena ada cahaya yang baik, kena ada baja. Itu memang makanan kepada tanaman kita. Jika kita tak ada makanan, kita pun tak jadi baik, kita akan sakit, kita akan lemah, betul tak? So benda yang terbaik, kita nak sesuatu yang terbaik, kita kena bagi yang terbaik, insyaAllah. Itulah. Baik, alhamdulillah. Daun semambu. Daun semambu. Kalau rakan-rakan Facebook ataupun yang lihat live kita pada malam ni, boleh kita sharekan ataupun Google je di orang kata apa, Google cari je di Facebook contoh-contoh ataupun join je grup-grup kebun sendiri di Facebook. Banyak je yang orang share di Facebook ataupun Google. YouTube pun orang banyak buat YouTube channel. So kita itulah. Baik. Terima kasih atas perkongsian tersebut. Bukan baja pun, halau serangga organik ni lah. Daun semambu, daun betik, pedu bumi, halia sendiri, cili, itu semua bahan-bahan yang adalah formulanya ada banyak. Ada orang buat cara gini, ada orang buat cara begini, ada yang khusus untuk serangga sekian-sekian, ada yang khusus untuk serangga sekian-sekian. Jadi boleh search Google, tapi saya ingat kalau dapat berguru ni dia lain sikit. Chef Google ni dia ada tu je. Tapi bila dia kena ni, dia kena try and error. Even kalau kita berguru pun sebenarnya kita
orang tak kongsi ilmu tu sebagai sampai habis. So kita kena buat dululah. Tadinya macam tu lah. So trial and error lah. Okay. Baik, juga sebenarnya antara lain sebenarnya kadang-kadang keadaan kawasan tanaman itu juga memainkan peranan, berkesan atau tak berkesan. Sebab tanah ni juga berbeza, walaupun mungkin kita berjiran dengan tanah rakan kita, mungkin tanah sebelah tu dia lain. Mungkin tanah sebelah kita mungkin lebih berasid, tanah sebelah lagi mungkin lebih berpasir. Jadi keadaan tanah tu sangat berbeza. Kalau kita bercucuk tanam di kawasan katalah kawasan berbukit, mungkin tanah di bukit tu lain sikit, ke bawah sikit lagi mungkin dia dah tanah tu dah lain sikit. Jadi yang utama saya pula je pen sikit kongsi. Jadi mungkin yang pertama sekali bila kita nak bercucuk tanam, kalau kita menggunakan tanah, kita boleh perhatikan dulu ataupun tengok dulu, buat analisis tanah tu, apa dia punya soil content dia, kandungan tanah tu banyak pasir ke, banyak tanah liat ke, ataupun banyak humus dan sebagainya. Okey. Baik, terima kasih atas perkongsian. Saya ingat ada satu lagi soalan ni, kalau guna air hujan untuk siram pokok, boleh ke tak? Sebab air hujan kan berasid. Jadi beliau menggunakan Sakinah menggunakan air hujan dan air kolam ikan saja untuk siram tanaman. Rohani mungkin boleh jawab, Mizan ke? Okey, saya nak try jawab lah. Kak Alina, sebab saya pun buat benda tu, tapi mungkin ada sebenarnya salah tu saya tak tahu. Okey. Ni sebab apa yang saya nak kongsikan lah. Kebetulan bagi tadi baca Quran dengan makna dia kan. Dalam surah An-Nahl dia cakap ayat yang ke-10. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu sebagiannya menjadi menyuburkan tumbuhan pada kamu, dan kepada kamu mengembalakan ternakmu. Okey, maksudnya kat sini dalam Al-Quran pun dah sebut sebenarnya air hujan tu adalah manfaat kepada tanaman. Bila tak ada masalah lah sebenarnya untuk menggunakan air hujan untuk kita siram pada tanaman kita. Cuma tengok lokasi lah, setengah orang kawasan bandar tu nak tanam, nak ambil air hujan direct tu perlu rehatkan dia dalam 2 hari 2 malam baru kita boleh apply terus pada tanaman. Setengah tu kalau hujan tu dah lebat, tadah je terus siram, sebab benda tu yang beri manfaat sebenarnya kepada tanaman kita. An-Nahl ayat yang ke-10 betul tu Nur Aisyah. Okey, baik. Tu kalau air hujan ni kalau air hujan tu sebenarnya manfaat dia sangat besar. Allah saja kan orang kata hujan kan air yang bermanfaat. Itulah sebenarnya. Saya menyuburkan tanaman dia juga menyuburkan kita. Baik. Alhamdulillah. Saya ingat sebenarnya kalau tanah tu memang cukup subur, banyak dengan mikrobnya. Jadi mikrob haiwan-haiwan organisma ni dan juga bahan-bahan organik yang ada dalam tanah ni, dia akan boleh toleratekan keasidan. Sebenarnya bila kita tanam sayur, kebanyakan sayur ni dia memerlukan tanah yang berasid sedikit. Dalam kurang daripada 7 lah, 60% lebih kan. Ada sayur yang mungkin lebih pada berasid, tapi biasanya dalam 65 ke 6.7 punya kandungan asid, begitulah lebih kurang. Jadi bukanlah neutral sangat pun sebenarnya. Dan ada juga tumbuhan yang memerlukan tanah yang alkali. Terutama tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di kawasan-kawasan tepi-tepi pantai. Kadang-kadang kita boleh tengok contohnya peri pantai. Jadi dia memerlukan tanah-tanah yang berasid. Macam kobis sebenarnya dia memerlukan tanah yang lebih poros ataupun yang lebih dia punya drainage dia tu lebih baik dan juga lebih alkali sedikit. Sebab kobis dia bukan berasal daripada Malaysia. Jadi dia memerlukan tanah yang agak drainage dia baiklah. Baik. Kita sudah jam 10.20. Okey, baik, mungkin kita pergi kepada pusingan terakhir lah. Musim-musim terlupa pula saya. Mungkin ada rakan-rakan yang menonton ini ada formula untuk penghalau serangga ataupun baju organik yang ada, mungkin boleh kongsikan di komen bagi menjawab pertanyaan yang ada oleh rakan-rakan, ataupun mungkin ada yang
tadinya dah ada, dah jumpa dah gambar selfie dengan kebun dia sendiri, boleh share kan gambarnya dekat komen, nanti kita boleh kumpulkan nanti sekaligus sempena hari sempena hari makanan sedunia esok 16 Oktober. Okey, baik, mungkin kita pergi kepada pusingan terakhir. Mungkin Encik Ani ataupun dan Hamizan mungkin boleh berikan, saya ingat kita melihat kepada keadaan sekarang ni berada dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, dan kita sudah mencecah 10 bulan lah di Malaysia ni dengan kes-kes yang semakin bertambah. Walaupun mungkin kita tidak ada PKP secara menyeluruh seluruh negara, tetapi ada beberapa tempat yang ada PKPB, dan sedikit sebanyak juga sebenarnya ia memberi kesan kepada food security lah, jaminan makanan di kalangan orang-orang di kalangan rakyat Malaysia, yang mungkin dengan menanam sendiri ni kita tidak perlu lebih banyak bergerak. Dan apa saranan yang boleh diberikan oleh Cik Ani dalam kita sinilah, terutamanya dalam keadaan kita pandemik ni kepada rakyat Malaysia, silakan. Okey, dalam kita menghadapi pasca PKP lagi COVID ni, bagi saya COVID-19 ni adalah satu ujian lah untuk kita, tapi ujian yang penuh dengan hikmah. Bila saya tengok, saya mula menanam di fasa sebelum COVID, dan saya masih continue menanam sehingga sekarang. Bila saya perhatikan, bila COVID ni ramai sangat orang bercucuk tanam, dan saya rasa sangat bangga dengan rakyat Malaysia yang mana ambil peluang yang ada, masa yang terluang ni konsisten untuk menanam. Dan saya tengok pensyarah saya yang walaupun sibuk menguruskan student semua, menguruskan student tu salah satunya lah, tapi diorang ada masa bila COVID ni, diorang ada masa untuk bercucuk tanam. Contoh Dr. Saadan saya, yang saya rasa wow, doktor boleh bercucuk tanam. Saya ingatkan doktor belajar teori je. Tapi doktor tunjuk kat saya hasil dia, dan dia sangat aktif upload hasil dia di Facebook semua. So saya rasa hikmah COVID ni sangat besar. Selain banyak masa dengan keluarga, kita juga banyak masa dengan alam. So saranan saya dalam menjelang tu, macam nak raya pula, dalam berhadapan dengan COVID ni, selagi dia tak hilang, so kita teruskan berkebun daripada rumah. Dan saya sangat menyarankan kepada semua untuk menyaport UN tentang menyokong UN, United Nations dalam mencapai target SDG nombor 2, iaitu zero hunger. Okay. Bila kita bercucuk tanam daripada rumah ni, kita sebenarnya telah menghalang daripada menyumbang target kepada UN, United Nations dalam mengekang kebuluran dan menjamin salah satunya food security lah untuk di masa hadapan. Itu saranan saya lah. Dan selain itu, di belah Selangor, KL dan Putrajaya, di mana kawasan-kawasan yang masih di bawah PKP yang diperketatkan. So teruskan menanam, jangan stres. Bila kita menanam ni, insyaAllah jiwa kita akan tenang, hati kita akan lapang, hikmah dia tu akan datang. Dan tanam dari hati, insyaAllah Allah akan tumbuhkan biji benih yang kita tanam tu dengan subur. Dan bila kita menanam, jangan give up. Teruskan menanam, cari alternatif, berguru. Selain berguru dengan Facebook, kita juga berguru dengan orang. Dan kita yang pasti kena cuba sendiri. Bukan kita try sekali, tanaman tak jadi, kita putus asa. No. Kita kena terus belajar dan belajar, keep on. Cari formula yang terbaik untuk tanaman kita. Sebab
benda tanaman kita pun mengalami revolusi. Orang kata apa? Panggil apa istilah dia tu? Perubahan-perubahan dia. Kita hari ni kita dulu tanam biji benih, beli kat biji benih, ambil daripada benih pada buah cili kita tu je kan. Tapi sebenarnya bila kita pergi ke kedai input pertanian, kita akan tahu, oh sebenarnya cili ni ada kod-kod dia, cili 468, 668 sebenarnya. Bila kita beli salah satu jenis ni, kenapa benih yang kita beli ni tak jadi? Kenapa benih kita beli yang 668 ni jadi? Kenapa benih ni orang lain beli benih yang 668 ni tak jadi? So kita kena belajarlah sebenarnya tu, sebab yelah apa kata apa, lagi kita banyak lagi kita belajar, lagi banyak yang kita tak tahu. Tapi janganlah putus asa untuk kita terus belajar. Baik, terima kasih kepada Cik Ani. Ada lagi ke nak kongsikan? Pak Wawan lah pula kongsi saya ni. Saya moderator je. Itu bercerita tentang, terima kasih, tu cerita tentang benih ni ada nombor sekian je kan, kualiti benih itu. Jadi mungkin akan datang kita boleh buat bicara berkenaan dengan seeds pula lah, benih, seed saving, perihal benih-benih lah. Baik, terima kasih atas saranan itu. Jangan berputus asa, bersabar, pokok mati, jangan terus cakap tangan panas sesuai. Okey. Baik, silakan Mizan, mungkin ada pesan-pesan buat, saya ingat ramai juga orang muda yang dah menanam. Ada juga yang memulakan profesi pertanian sebagai kerjaya mereka ni. Mungkin Mizan ada pesan-pesan buat pemuda-pemudi di sana, di luar sana. Silakan. Okey, baik, insyaAllah. Terima kasih banyak lagi sekali kepada GRAS dan juga rakan-rakan ABIM yang lain, dan juga kepada yang terus menonton bersama kita, yang terus menonton, masih lagi dalam lingkungan 20 ke 30 lagi kita ni viewer ni. Terima kasih banyaklah kepada semua yang terus bersama dengan kita. Alhamdulillah banyak juga, saya sini dapat belajar banyak juga, dan saya minta maaf lah, saya ni jenis kalau lah ni sebab saya kat bawah ni, saya buka laptop, saya tengok apa-apa komen yang ada kan. Kita respon lah juga pada rakan-rakan kita yang lain kan. Alhamdulillah, yang pertamanya Pak Wawan, saya ni dengan anak-anak muda ni, saya selalu pesan macam ni. Ada rakan saya juga yang kira klien saya juga, dia tanya pasal menanam ni best ke? Kan saya kata jawapan saya senang je. Bergantung niat. Kenapa bergantung niat? Pertama, berkebun ni secara realitinya, dari segi kalau nak tanya penat dengan hasil yang ada tu tak seronok. Maksudnya kita banyak habiskan masa, tapi hasilnya begitulah. Kalau nak sekadar nak hasil, lebih baik pergi pasar. Saya kata gitu. Tetapi menanam ni, kenapa saya tetap menanam? Sebab dia ada lebih, beyond that. Dia bukan sekadar kita nak hasil, tetapi dia terapi pada kita. Kita juga kita banyak perkara lebih besar. Terapi, kita boleh bantu mak ayah, kita dapat mengurangkan kos isi dapur. Maksudnya nak beli barang sekarang ni, ibu nak pandan tak payah nak pergi beli, ibu nak kari tak payah nak beli, ibu nak kunyit tak payah, ibu nak apa lagi, ibu nak limau ke, ibu nak terung ke, ibu nak cili ke, semua dah ada. Ibu nak kantan mahal Pak Wan dekat KL ni. Satu bunga kantan tu RM2.50. Berapa ringgit? Weh, murah lagi tu. Murah. Sini kampung pun dah RM2. Macam bayangkan tanam kantan banyak. RM2. RM2.50. Kampung tapi, kot RM10. Tapi alhamdulillah lah sekarang ni saya punya kantan tu alhamdulillah dipotong 3, timbul lagi 3. Potong 3, timbul lagi 3. Alhamdulillah tak putus-putus lah sekarang ni. Okey. Jadi untuk anak muda yang lainnya, yang ingin juga saya kongsikan. Yang pertama tadi tu saya cerita, kalau anak muda ni nak menanam sekadar nak dapat hasil, bukan kat situ nak dapat. Bukanlah pada peringkat awal macam kita lah, saya pun bukan untuk dapatkan hasil, tapi lebih pada motivasi dan membina kreativiti diri. Yelah bila banyak sangat siput-siput kinzih yang datang malam-malam, esok pagi tengok dah tak ada pokok, kita stres sebenarnya kan, kita pening. Tapi itulah menyebabkan kita jadi lebih kreatif sebenarnya. Serius, saya jadi lebih kreatif, dan benda tu mengefek juga kepada kerja saya.
saya jadi lebih kreatif lah di bidang kerja saya di dalam kemanusiaan. Sebab dalam kemanusiaan kena kreatif. Jadi ini pun kena kreatif. Jadi baguslah dia melatih kita. Jadi menanam bukan sekadar untuk hasil tapi lebih daripada tu lagi. Yang keduanya saya juga nak menyambut seruan hashtag berkebun sendiri Pak Wan. Ya betul. Hashtag berkebun sendiri. Okey, jadi sesiapa anak-anak muda ataupun sesiapa lah saja pun yang dalam ni yang dia ada posting gambar dia dan kebun dia. Dia mesti kena ada gambar dia dengan kebun dia ke Pak Wan? Kena ambil selfie lah. Selfie dia dengan kebun dia. Boleh tambah kebun dia sendiri. Kena ambil gambar dia selfie dengan kebun dia. Lepas tu ada caption berkebun sendiri. Okey, sesiapa yang buat tu nanti kita boleh check lah, kita boleh, dia post dekat Facebook saja ataupun Instagram? Boleh. Mana Instagram pun boleh. Semua sokmed. Kalau ada, Pak Wan, kalau ada, saya serah tu pada Gras lah. Tapi kalau ada, saya dengan willing hati insyaAllah, siapa pemenangnya, yang pertama lah nanti pihak Gras boleh pilih yang satu penama pemenang ni, saya nak nak bagi hadiah. Bagi hadiah baja ataupun tanah, nanti kita tengoklah dia nak apa, dia nak baja ke dia nak tanah. Saya bagi insyaAllah satu lah. Tapi post saya pun nak sumbang jugalah. Kan saya pun nak sumbang jugalah. Bagus, silakan. Bagi Mizan cerita saya dulu. Sumbang. Bajet saya nak AB. sumbang bajet AB kepada pemenang tempat pertama. Okay, jadi tempat pertama bajet AB, tempat kedua tu mungkin saya punya ni lah, ikutlah Gras saya serah kepada Gras lah. Tapi siapa-siapa yang kawan-kawan kita yang sedang menonton ataupun yang share yang akan tonton nanti, siapa yang sahut seruan hashtag kebun kita dengan gambar selfie bersama kebun ni, kita nak hadiahkan lah. Ni galakan untuk kita siapa-siapa yang menonton ni lah. Boleh ke? Boleh. Boleh. Kita bagi masa sampai bila ni? Sampai esok lah. Kita bagi masa esok lah. Esok sempena hari hari makanan sedunia. Kita buat esok. InsyaAllah. Okey, baik. InsyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itu saja pesanan saya sangat perkongsian daripada diri saya. Moga-moga ada manfaat dan saya minta maaf kalau ada salah silap, kekurangan, kalau ada soalan yang tidak terjawab. Nanti kita share pada lain segmen lah. Ini dah pukul 10.30 dah kan. Saya Pak Wan, saya serah. Terima kasih. Okey. Baik, terima kasih kepada saudara Mizan dan juga kepada Cik Ani kita, dua orang panel yang ingat telah berkongsi secara santai daripada malam ini. Saya ingat kalau kita boleh berjumpa secara depan-depan, tengok kebun masing-masing, itu memang sangat menyeronokkan lah. Kan kita pun kadang-kadang termotivasi dan mungkin masing-masing boleh berkongsi pandangan, tips-tips masing-masing yang tersendiri. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang menonton, kepada panel kita pada malam ini, juga kepada semua yang menonton sehingga ke 10.30. InsyaAllah kita akan bawakan lagi topik-topik berkenaan dengan alam sekitar yang lebih santai. Dan mungkin para penonton boleh kongsikan mungkin nak minta topik apa untuk dibicarakan. Kita cuba bawakanlah topik-topik yang dimintalah. Baik, untuk seterusnya boleh follow Gras di IG Gras @grasmalaysia, juga di Facebook boleh boleh like Facebook dan boleh ikuti Facebook Gras Malaysia. Setakat ni Gras Malaysia belum ada YouTube lagi, tapi mungkin nanti Mizan boleh jadi YouTuber. Atas nama Gras Malaysia, lagipun Mizan adalah pengurus Densa, Syabab Densa. Mungkin beliau boleh bantu, mungkin boleh kita dokumentarikan Aroha punya kebun kan, kebun-kebun kecil. Wah, nak. Sebab tak sempat masa. Itulah. Kita kena ada satu unit production sendiri ni yang ambil gambar video kebun-kebun orang-orang ni. Saya ingat sebab macam ada beberapa negara di Australia, ada beberapa perancangan pun sebenarnya dia buat dokumentari, bukan dokumentari pun, ringkas je dalam 5 ke 10 minitnya menunjukkan kebun-kebun kecil yang ada di balkoni, di halaman rumah, di belakang kan.
memberi inspirasi kepada orang ramai untuk mula menanam. Baik, insya-Allah saya akhiri pertemuan kita pada malam ini. Harap anda harap anda terus sudi untuk menyokong kami dan bersama dengan kami dalam perkara-perkara berkenaan alam sekitar yang akan kita bincangkan dari semasa ke semasa. Jadi satu ungkapan saya akhiri daripada ungkapan proverb daripada China, masa yang terbaik untuk menanam, bercocok tanam menanam ialah 20 tahun yang dulu. Dan masa yang kedua terbaik untuk bercocok tanam ialah hari ini. Jadi mulakan menanam walaupun hanya sepokok sahaja, walaupun kecil, tapi mulakanlah menanam. Sebab itulah langkah pertama untuk kita mula mencipta akhirnya menjadi kebun dan mungkin juga menjadi ladang walaupun mungkin niatnya bukanlah nak berbisnes sangat dan sebagainya, tetapi itu menjadi satu pelaksanaan tugasan sebagai seorang khalifah di atas muka bumi untuk memakmurkan bumi ini dengan kebaikan-kebaikan dan juga penghijauan. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Ani dan juga Amizan dan juga para penonton semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.